Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Kebun Anda. Okey, kepada uh, semua penonton. Okey, hari ini saya nak tunjukkan satu teknik. Okey, teknik top pruning bagi pokok durian. Okey, top pruning ni kita pruning bahagian atas pokok. Okey, untuk salah satu dia untuk mengembangkan kanopi pokok. Okey, dia bagi keluar dan mengelakkan pokok cepat tinggi lah. Okey, top pruning ni ada pokok-pokok yang saya dah buat, memandangkan saiz dia dah tinggi. Ada juga yang belum saya buat. Okey, kenapa saya buat berkenaan cara top pruning tu? Seperti yang saya cakap tadi, saya nak mengelakkan pokok tersebut tinggi. Okey, mengelakkan pokok tersebut terlalu tinggi. Dia cepat tinggi berbanding kanopi dia yang lambat mengembang. Okey, jadi saya akan belanja cara, okey, ataupun teknik macam mana saya buat pemangkasan ataupun top pruning. Top ni maksud dia bahagian atas lah, bahagian pucuk. Okey, pokok yang kecil kita tak boleh buat top pruning. Sebab apa? Dia akan menyebabkan dahan tumbuh dengan banyak. Okey, apabila kita buat pemangkasan ataupun top pruning pada peringkat yang terlalu awal, menyebabkan pokok tersebut terlalu banyak cabang. Jadi pokok durian ni kita tak nak terlalu banyak. Apabila dia terlalu banyak, ada yang dahan-dahan yang kita perlu buang disebabkan apa ya, dahan tersebut bertindan di antara satu sama lain. Okey, jadi hari ini saya akan belanja macam mana nak buat top pruning. Sebelum ni saya ada buat macam mana teknik pemangkasan. Ada pokok yang saya buat pemangkasan, ada dahan yang saya tinggal, ada dahan yang saya buang. Okey, jadi ada tujuan dia lah. Okey. Ada juga yang mengatakan tak perlu pruning. Okey, tetapi pada saya pruning ni adalah penting untuk menggalakkan pembesaran pokok. Okey, jadi hari ini saya akan belanja macam mana nak buat top pruning di kebun anda. Okey, teruskan menonton. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita jalan-jalan di kebun anda. Okey, macam mana kita buat top pruning. Okey, kalau kita tengok ke atas ni. Okey, tengok kat sini ialah ni pokok duri hitam. Umur dia dalam setahun, sekarang bulan 7. Lebih kurang setahun setengah. Okey, setahun 5 bulan. Okey, tak sampailah sebab saya tanam ni dalam bulan 3 2020. Okey, jadi setahun 4 bulan lebih lah, lebih kurang lah. Okey, jadi kalau tengok ni tuan-tuan, okey, kalau tengok pokok ni tuan-tuan, saya sebenarnya dah buat top pruning. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok top pruning mana saya buat top pruning hari tu. Okey, sebab apa pokok ni dah mengembang kan. Okey, tengok. Okey. Okey, ni tuan-tuan, saya potong kat sini dulu. Okey, saya potong kat sini. Jadi yang ni tunas baru. Okey, tunas baru ni pun dia dah lonjak naik ke atas. Okey, jadi saya nak buat pemotongan. Okey, untuk mengelakkan dia tinggi. Kalau tengok pokok ni dia rendang. Sebab apa saya dah buat top pruning, batang dia dah besar. Okey, kalau tengok ada kesan pruning sini tuan-tuan. Okey, kat situ. Okey, situlah saya buat top pruning dulu. Jadi batang bahagian bawah ni dah besar, dahan dia dah besar. Jadi dia dah, pucuk yang atas dia dah kembali meninggi. Jadi saya nak potong sekali lagi. Okey, saya nak potong sekali lagi. Sebab apa? Dahan yang saya simpan bawah ni dah cukup. Okey, dah cukup pada ketinggian dia. Okey, jadi saya nak besarkan bahagian bawah dahan dia dulu. Baru durian ni ataupun pokok-pokok ni apabila kita pangkas atas, automatik tunas baru akan keluar. Okey, tunas baru tu akan keluar, dia ambil masa. Ni contoh tunas baru tuan-tuan atas tu. Okey, yang tinggi tu. Dia ambil masa untuk keluar. Jadi dia lambat sikit tinggi berbanding kanopi dia yang melebar. Maksud dia macam tu.
Okey, kalau macam ni tinggi dia sekarang ni dah melebihi 10 kaki. Ketinggian saya lebih kurang 6 kaki. Tambah lebih kurang 4 kaki, lebih 10 kaki lah. Okey. Lebih 10 kaki. Jadi saya akan buat top proning. Okey, tuan-tuan. Okey, kita tengok. Okey, bagaimana saya nak buat top proning. Okey, seperti yang saya beritahu tuan-tuan, pokok ni saya dah buat top proning dulu. Sini saya kerat. Okey, sini saya kerat dulu. Okey, ini tunas baru. Saya kerat dia lebih kurang hari tu paras dada. Jadi pokok ni dah mengembang. Okey, dahan dia dah cantik. Dahan dia saya rasa dah cukup untuk setakat ni. Dah berapa tingkat dah dahan dia. Jadi saya nak buang. Saya nak buang bahagian atas tu. Okey. Supaya dia berkembang. Ada orang buat top proning pada umur 2 tahun. Jadi pada saya lah, tak semestinya pendapat saya ni benar. Pada saya, apabila kita buat pemangkasan dahan yang terlampau besar, jadi menyebabkan stres dan juga kulat pada dahan ataupun pokok yang kita kerat tadi. Pada umur macam ni kita kerat, dia tidak mendatangkan stres yang tinggi kepada pokok. Jadi saya akan kerat lah. Okey, saya tengok kat sini mungkin saya akan kerat kat sini lah. Okey, tuan-tuan, dah pendek. Okey, ada orang yang dia ambil tangga, dia potong. Besar-besar macam ni, dia potong. Okey, jadi apabila besar macam ni, pada saya menyebabkan pokok tu stres. Pada saya top proning, saya buat bergantung kepada umur. Tengok dia naik, saya potong. Dia naik, potong. Kita biarkan kanopi dia membuka dahulu. Baru kita simpan dia punya dahan dia di atas. Tuan-tuan, saya dah potong dia punya ujung sayang juga kan. Sayang juga. Tapi orang kata macam saya cakap tadi, nak mengelakkan dia tinggi je. Okey, jadi saya potong. Saya biarkan dahan dia terbuka dulu. Tunas baru akan, kok mana pun dia akan naik juga ke atas. Tetapi dia sedikit lambat. Okey tuan-tuan. Okey, kita tengok pula yang ni, nampak ni. Dahan ni. Okey. Hari tu saya dah potong dah. Okey. Tengok ada pokok yang saya potong, ada yang saya tak potong. Okey, kalau macam ni saya rasa saya nak potong dia. Okey, saya potong. Sebab apa, dia dah tinggi dah. Okey, saya potong kat sini. Okey. Saya potong kat situ. Okey, mengalakkan dia punya dahan membuka. Okey. Ini pokok duri hitam juga tuan-tuan. Duri hitam ni dia pokok yang sangat lembut. Dahan dia melempai. Kita tak boleh paut dia sangat. Kalau paut mesti akan sekah. Okey. Contoh ni apabila dia berat, dia sekah. Dia sekah dengan sendiri kan tuan-tuan. Okey, duri hitam ni dia memang dahan dia lembut. Okey, kita tengok yang ni. Okey, kalau tengok kanopi pokok saya ni, dia dah mengembang dah. Dia dah mengembang dah. Jadi tengok ni tuan-tuan. Contoh yang saya buang tu hari. Okey. Dia dah naik sini kan. Okey, dia dah naik sini. Okey, jadi dia akan terus menaik lah. Naik tinggi je kan. Jadi saya potong. Okey, saya potong. Ini contoh pokok yang saya belum kerat dia punya kanopi. Sebab apa, dulu dia saiz dia kecil lagi. Okey, ni saiz dia kecil lagi. Nampak kawan-kawan? Belum ada kesan saya buat top proning. Okey. Saya buang kat sini. Okey. Nampak? Biar durian saya tak tinggi pun tak apa. Ada orang nak durian dia tinggi kan. Okey. Durian saya biarlah. Contoh ni yang belum saya buat top proning. Dahan dia melempai je ni, tengok. Dia terus meninggi lah. Dia terus meninggi. Okey.
Ni pokok Musang King. Umur dia ni kecil. Sebab apa? Saya tanam ni lewat lah. Tanam lewat. Disebabkan saya tanam anak sekaki dulu tuan-tuan. Anak sekaki yang baru lepas baji. Jadi ada yang mati kan. Dia bantuk lah. Kemudiannya mati. Ni saya rasa tak sampai setahun 2 bulan lagi lah. Okey, jadi saya nak buat top pruning sini lah. Biar dia kacak pada saya lah. Biar dia kacak. Okey. Tengok ni tuan-tuan. Kanopi dia kurang lagi terbuka tapi dahan dia banyak. Tengok ini macam ini kan. Belum saya buat pruning yang ekstrim lagi. Alang-alang saya buat pruning lah sikit-sikit. Alang saya buat pruning sikit-sikit. Nampak ni dahan dia terlampau rapat. Tunas-tunas ni. Okey. Saya potong sini. Okey. Okey, potong dahan ni. Apabila potong dahan ni, okey, automatik dahan ni akan menurun lah. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok apa pokok durian saya ni sentiasa berpucuk lah. Disebabkan SOP saya punya pembajaan. Saya baca tak banyak tetapi mengikut orang kata keperluan pokok. Okey. Okey. Ni tuan-tuan, pokok-pokok yang baru yang saya beritahu saya, dia kecil dulu, saya tak pruning lagi. Okey. Saya buat pruning apabila saya rasa pokok dia sesuai lah nak dibuat pruning. Okey, saya potong sini. Okey, nampak tuan-tuan, dah gondol lah tu, gondol. Okey, ni mungkin saya boleh bantu dia lah untuk turun. Okey, ni pun sama. Okey. Nanti saya akan ikat tali lah. Okey, ada orang ikat botol. Botol ni dia berat. Dia akan menurun dan menyebabkan dia mula-mula dia okey, lama-lama dia akan menurun. Lepas tu dia akan sekah. Contoh yang saya ikat lah. Yang saya ikat ni tuan-tuan. Saya ikat tali kat sini. Okey, supaya apabila saya tarik ni, okey, hari tu saya tak tarik. Okey, dia tegak. Jadi menyebabkan dahan ni dia naik ke atas. Apabila dahan dia dah kosong sini, automatik pokok ni akan boleh menurun lah. Kita akan bantu sikit lah. Okey. Kita jalan lagi, jalan. Tengok pokok-pokok. Ini pokok durian. Tuan-tuan boleh join saya, subscribe saya untuk tengoklah macam mana saya jaga. Saya buatlah apa aktiviti saya dalam kebun ni. Sekiranya saya ada masa, saya akan saya potong. Saya akan belanjalah tuan-tuan video. Kalau tengok ni tuan-tuan, ada serangan kanker tuan-tuan. Serangan kanker ni. Okey. Saya rasalah masih okey lagi. Nanti saya akan rawat. Okey, kalau tengok tuan-tuan, pokok ni dah buat top pruning. Tapi dia dah tinggi juga dah. Okey. Dengan saiz pokok ni, saya rasa dia masih okey. Jadi macam ada 2 dahan kat atas ni. Saya rasa nak simpan satu je. Saya buang sini lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sayang, orang cakap kan. Jangan sayang. Okay.
Kita naikkan satu dahan. Okey, kalau macam tu pokok kecil lagi, tak perlu top pruning. Okey. Yang ni duri hitam juga. Duri hitam ni tak banyak sebenarnya, dalam 15 pokok je saya tanam. Okey, ni kawasan duri hitam, kawasan sana mesangking. Okey. Buat tung dia. Saya terpaksa jengkit lah. Sebab dah tinggi, tak sampai. Okey, tu duri hitam. Ni juga duri hitam. Okey, ni tuan-tuan. Okey, kesan top pruning. Pokok ni asal dia rimbun, tapi oleh kerana dahan dia macam ni kan, dahan dia lebat. Dahan dia lebat sangat hari tu, subuh dia sekah sendiri tuan-tuan, macam ni kan. Ni dia sekah. Sebenarnya pokok ni renang ni. Dahan yang paling besar. Sekah sendiri je. Okey. Simpang. Okey, ni mesangking. Saya dah buat top pruning juga dah. Tapi saya ambil dahan-dahan saya pruning masa dahan dia kecil itulah. Contoh kan ni tuan-tuan. Nampak tu? Tunas baru tu kan. Itu contoh. Saya buang ni. Okey. Nampak okey. Okey, ni mesangking juga. Okey. Mesangking juga. Dah tinggi lah. Memang tak sampai lah saya nak buat kat atas. Yang ni saya dah top pruning lah. Ada tak kesan dia? Okey, nampak tak kesan dia tuan-tuan? Tunas baru tu. Okey, yang tu kan. Ada kesan ni kan. Ni kesan saya potong tu. Dia dah naik juga dah ke atas. Tapi saya rasa pada umur dia ni, saya rasa okey dah. Tak perlu untuk saya buat. Yang ni belum saya buat. Nampak pucuk itu kan. Okey, tak apa. Potong kat sini. Okey. Yang ni saya dah buat. Pokok ni besar kan. Nampak dia tak meninggi sangat walaupun dia okey, nampak pokok yang kecil ni. Saya tak buat pun ni, dia tinggi lah. Tapi dia batang dia masih kecil. Yang ni lebih kurang agak tinggi dia. Okey, tinggi sikit je. Tapi batang dia memang dah besar lah, besar betih lah. Besar lengan lah. Okay, besar lengan. Kesan saya top pruning dulu. Okey. Macam ni boleh top pruning. Macam ni potong. Okey. Potong. Saya tak nak dia terlampau tinggi sangat lah. Macam ni. Nampak tuan-tuan. Mesangking ni nampak pucuk dia, sesa berpucuk. Tuan-tuan boleh tengok saya punya. Nanti saya akan buat SOP lah. Video satu SOP macam mana saya jaga pokok ni. Saya tak nak pangkas lagi. Okey. Yang ni pun. Okey, nampak dia dah banyak dahan. Okey. Batang dia mesangking. Okey, ni mesangking juga. Saya dah buat top pruning sebab tu dia tak terlampau tinggi walaupun batang dia dah besar. Okey. Saya potong kat sini je. Nampak tak? Okey. Kadang-kadang ialah top pruning macam cantas ya, macam kalau macam ni belalang pun dah tolong dah. Belalang pun dah tolong pangkaskan kat betul. Okey, saya belanjalah pokok-pokok saya. Tengok pokok-pokok saya.
Semualah saya jalan. Sebab apa saya perlu proning semua yang mana saya rasa perlu. Okay. Saya tak nak pucuk dia naik ke atas, pucuk dia naik ke atas. Macam tu tuan-tuan. Nampak pokok saya tu tak tinggi. Saya dah buat proning 2 kali yang tu. Nampak? Dia tak tinggi pun. Tapi saiz batang dia besar. Okay, saya buat macam tu. Okay. Nampak ni tuan-tuan. Saiz pokok. Okay, saiz batang dia tinggi dan besar. Saya dah buat beberapa kali pemangkasan. Contoh dia ada kesan kat sini. Tuan-tuan boleh tengok. Okay. Saya nak pangkas sikit lagi. Saya tak nak pokok ni terlampau tinggi. Sebab saya simpan dahan yang bawah sajalah. Dahan bawah. Okay. Nampak pokok-pokok yang saya cantas tadi. Hilang dia punya ujung dia. Macam ni. Okay. Ini kalau nak buang pun atas ni je lah. Biar dahan dia tu membesar bawah. Okay, ni tuan-tuan. Tak nak dia tinggi. Batang dia dah besar. Okay, saya rasa dahan dia perlu sini. Okay, jadi saya potong kat sini. Okay. Okay. Pokok ni tak berapa merimbun sebab pada kecil dulu dia stres. Sekarang ni dah kembali elok. Nampak. Okay, yang ni pun ni musangking. Sen sekah kan, saya tak tahu lah tercabuk dahan paling besar tu. Okay. Potong. Okay, ini dah. Okay, tuan-tuan, itulah. Okay, contoh teknik top pruning ataupun pemangkasan pucuk bagi pokok durian. Okay, ada orang kata jangan pangkas pucuk. Memang betul jangan pangkas pucuk pada umur yang kecil. Dahan dia tak ada lagi. Dahan dia baru 2 ataupun 3 dahan. Jadi kalau pangkas, okay, menyebabkan orang kata pokok tersebut dia lambat besar. Tetapi pada pokok yang dah besar, saya akan buat pemangkasan secara berperingkat supaya orang kata pokok tu tak pergi terlampau tinggi. Okey. Tengoklah dahan yang sesuai. Mungkin 10 ada 10 ataupun 12 dahan kita top. Kita kerat. Tak ada masalah kita kerat tu. Dia bukan kerat orang kata terus dia mati, tak, dia akan tumbuh baru. Dia akan tumbuh baru. Dia akan tumbuh baru tu dia sedikit lambat berbanding kanopi dia dah melebar. Maksud dia lambat tinggi, dia merimbun kat bawah. Tu tujuan dia. Okey, Assalamualaikum kepada beri salam sekali lagi pula. Okey. Kepada yang belum subscribe, okey, boleh subscribe sekiranya tuan berkenan dengan saya punya perkongsian. Tuan boleh tinggalkan komen ataupun apa-apa yang tuan-tuan rasa perlu penambahbaikan, tuan-tuan boleh komen. Okey, like. Okey, sekiranya suka boleh juga share grup-grup ataupun WhatsApp ke
kepada rakan-rakan yang nak belajar pasal musangking. Okey. Jangan lupa subscribe saya. Saya akan memaparkan segala bentuk informasi dan juga aktiviti saya dalam kebun. Okey, kenapa saya buat? Kenapa saya tak buat? Apa yang saya buat? Okey, ada sebab dia, ada kelebihan dia. Okey, assalamualaikum.